InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk menyambung lagi siri perbincangan kita berkenaan dengan realiti di akhir zaman, terutamanya berada di fasa yang keempat, iaitu fasa disebut mulkan jabbariyah, kepimpinan dunia yang memaksa, ataupun diktator, kepimpinan yang memaksa, mulkan jabbariyah. Kita telah pun berbincang semalam berkenaan dengan beberapa perkara, beberapa realiti yang ada dalam ummah, dan insya-Allah kita akan sambung pada hari ini. Kita akan menyambung dengan kita melihat sedikit sebanyak tentang realiti umat dan perjuangan pada fasa mulkan jabbariyah ini, insya-Allah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita memperbaharui iman kita. Satu amalan yang kita sama-sama cuba lakukanlah, iaitu kita membiasakan untuk kita kata apa, tajdidkan syahadah kita, tajdid syahadah kita, iaitu satu perkara yang kita buat dalam solat. Selalu kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita selalu buat, dalam solat kita ada 9 kali. Kemudian setiap kali azan pula, sekurang-kurangnya 2 kali, sekurang-kurangnya dalam azan lagi, dalam iqamah lagi. Jadi sebenarnya syahadah ni banyak dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya kita diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa mentajdidkan, memperbaharui kita punya syahadah iman kita. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita ucap 2 kalimah syahadah ini sentiasa, kalau boleh bila kita teringat Allah, kita baca syahadah. Nak tidur, baca kalimah syahadah. Bangun tidur, baca kalimah syahadah. Sebelum solat, kita baca kalimah syahadah. Bila kita rasa kita berdosa, kita baca kalimah syahadah. 3 doa kita minta yang penting. Antaranya yang pertama, kita minta, ya Allah, bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila kita baca la ilaha illallah tu panjang kan, 6 harakah tu kalau boleh. Bila baca tu kita, ya Allah, dalam hati kita minta, ya Allah, bebaskan aku daripada syirik, bebaskan aku daripada murtad, syirik, murtad, sifat munafik, kita minta. Yang kedua, bila kita ucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, jangan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekali. Masa tu kita minta, ya Allah, hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Ya Allah, hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita minta asyhadu an la ilaha illallah. Kita minta pula, ya Allah, matikan aku dalam kalimah syahadah, dalam kalimah syahadah, matikan aku dalam Islam. Jadi maknanya yang pertama minta bebas syirik. Syirik ni dosa Allah tak ampunkan.
Minta Allah bebaskan kita daripada syirik dan murtad. Murtad ni lagi Allah tak ampunkan, sama dengan syirik. Kemudian yang kedua, kita minta, ya Allah hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Perjuangan Islam supaya kita dapat keamanan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita minta, ya Allah matikanlah aku ya Allah dalam kalimah syahadah, matikan dalam Islam. Jadi kita minta 3 doa ni. Sebab tu kita baca 3 kali syahadah. Supaya kita sekurang-kurangnya minta 3 ni lah. Lepas tu kita minta lah yang lain-lain. Yang lain-lain tak apa. Jadi kita berbanyak tajdidkan syahadah. Di akhir zaman kita kena banyak minta kepada Allah. Jaga akidah kita, Allah pelihara akidah kita, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Dan kemudian kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita baca selawat dalam keadaan kita sayang. Kita nak rasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bila kita sayang Nabi, mudah-mudahan dengan kasih sayang tu mudah kita nak amalkan sunnah dia. Jadi kalau kita baca selawat nak baca Sayyidina pun tak apa, tak nak baca Sayyidina pun tak apa. Ini ada 2 pandangan. Jadi dua-dua pandangan ni boleh, jangan bergaduh pula. Kenapa sebut Sayyidina, kenapa tak sebut Sayyidina? Dulu Nabi kata tak bahagia tak ada Sayyidina, kita pula pandai-pandai nak tambah, ni bid'ah. Jadi kita sebut kat sini kan, para ulama kita dia hurai panjang lah, tak payah gaduh-gaduh. Sayyidina ke tak ada Sayyidina ke, terpulang. Kalau kita suka baca Sayyidina, kita baca Sayyidina. Maknanya ada ulama yang mengizinkannya, mengizinkan kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita panggil Abang Man, kita tak panggil Man mari sini, panggil Abang Man. Pak Cik Man, panggil Pak Cik Man, panggil Pak Cik tu kan hormat sikit kan daripada panggil Man. Macam tu kan. Bapak kita kan, kita panggil Man, nama-nama je kan. Kita panggil ayah, panggil abah. Jadi gitulah lebih kurang halusnya. Sebahagian daripada ulama kita kata tak apa, bacalah Sayyid, sebutlah Sayyidina, serta kaitan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya tak baca pun tak apa, sebab Nabi pun ajar tidak ada Sayyidina. Tapi tak ada masalah, baca pun boleh. Jadi jangan gaduh benda macam itu. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sedikit apa yang saya cuba siapkan atau sediakan kepada tuan-tuan perempuan supaya kita tidak keliru dengan perkara yang berlaku di akhir zaman ini. Banyak benda keliru, mengelirukan. Jadi kita bimbang hari ini kan. Hari ini ada sekumpulan manusia yang menyatakan bahawa mereka yang berbincang tentang akhir zaman ni disebut konspirasi. Tak apa, biarlah disebut konspirasi, tak apa. Jadi sebenarnya konspirasi ni perkataan dalam Al-Quran. Perkataan jahat, konspirasi ni perkataan jahat. Perkataan jahat ni dalam Quran ada disebut makar. Makar. Makar ni perkataan jahat lah kan. Jadi tak apa kalau ada orang kata tak boleh melalut lah, merepek lah cerita pasal akhir zaman ni. Tak apa, kalau dia cakap biarkan dia cakap. Dia ada mulut dia boleh cakap, dia ada tangan dia boleh type. Jadi kita jangan kisah-kisah sangat benda-benda macam itu kan. Jadi itu terpulang kalau kita sokong, kita suka, kita rasa yakin, kita ikut. Kalau tak kita diam ajalah kan. Macam itu. Sebab sekarang ni dah mula diserang orang yang bercakap pasal akhir zaman. Macam-macam dia panggil ustaz cocok logi lah. Macam-macam lah gelaran-gelaran dia kan. Tak apa. Baik, kita nak cerita pasal fasa keempat. Fasa keempat ni yang bagaimana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, bagaimana dibagikan pada 5 fasa. Kita ni ada 5 fasa. Fasa Nabi meninggal, fasa Khulafa Ar-Rasyidin, lepas tu meninggalnya Sayyidina Abu Bakar meninggal, kita kata Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, pasal Khulafa Ar-Rasyidin meninggal dunia, meninggalkan kita, Nabi wafat meninggalkan kita. Kemudian pasal dipanggil Mulkan Aqdan, iaitu raja yang menggigit, fasa ketiga. Mulkan Aqdan ni raja yang menggigit ni pasal kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam, cumanya kepimpinan tu mungkin ada kelemahan, ada corruption lah, ada kelemahan lah dan sebagainya. Tapi dia masih lagi dalam dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Masih dasar Al-Quran Sunnah, cumanya mungkin kelemahan di sana sini. Ni fasa ketiga. Fasa keempat disebut Mulkan Jabbariyah. Ni bahasa kita lah. Iaitu pasal kepimpinan yang memaksa. Jabbariyah ni diktator. Kita sekarang ni berada di fasa keempat. Kita dah bincang dah yang lepas malam. Dan kemudian lepas itu fasa kebangkitan Islam. Islam bangkit semula, Islam menang. Islam menang. Tak lama dah insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan
bersama dengan kemenangan itu. Kalau umur kita panjang, insya-Allah kita akan melihat Islam menang. Ini janji Allah, ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita melihat kita mulakan dengan fasa mulkan Jabbariyah ini, fasa sekarang ini. Kita lihat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis sahih. Saya bacakan makna sajalah. Kita masa tak banyak. Saya nak sampaikan banyak tapi masa tak banyak. Jadi kita cuba bekerja-kerja sikitlah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan datang kiamat. Kiamat tak akan sampai, tak akan datang. Sehinggalah umat aku mengambil sistem kehidupan orang terdahulu. Sehinggalah umatku ini mengambil sistem kehidupan orang terdahulu. Ikut kepada perangai orang yang dulu. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, adakah mereka mengikut orang-orang Yahudi dan Nasara? Setengah riwayat kata Rom dan Parsi. Jadi adakah ikut orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi maknanya Nabi menggambarkan kepada kita kiamat tak akan berlaku sehinggalah orang-orang Islam ini, umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti umat yang sebelumnya. Sebelumnya bangsa Yahudi dan Nasara. Jadi maknanya kita lihat Nabi menggambarkan kepada kita, terutamanya di fasa ini, maka sudah tentulah akan adanya mereka yang mengikut Yahudi dan Nasara. Mengikut Yahudi dan Nasara. Bukan kata ikut Yahudi Nasara ni maknanya dia ikut, tengok dia pakai baju, kita pun pakai baju, tengok dia nak pakai kasut, kita pun pakai kasut. Itu ikutan yang simple. Tetapi maksud ikutan yang hakikat begini, yang sehingga Nabi menekankan tentang Yahudi dan Nasara ini, ialah sebenarnya Yahudi dan Nasara ini mereka merancang bukan lagi setakat ikut sukarela, tapi ikut dengan paksa rela. Ikut paksa rela. Bukan sukarela lagi, paksa rela. Kalau di zaman Mulkan Aqdan, di zaman raja yang menggigit, iaitu daripada zaman Bani Umayyah sampai ke Bani Osmaniyah, Bani Umayyah, Abbasiyah sampai Osmaniyah, kita kata kira pemerintahan Islam pada masa itu, maka ada juga umat Islam yang mengikut Yahudi dan Nasara. Ada, bukan tak ada. Tetapi mungkin dalam keadaan sukarela. Sukarela ni maknanya apa? Maknanya dia ikut sebab dia nak ikut. Tetapi di Mulkan Jabbariyah ini, di zaman fasa keempat ini, bukan sahaja mereka ikut secara sukarela, nak ikut boleh, tak nak ikut tak apa, tetapi ada juga paksa rela. Paksa rela ni maknanya dia kena ikut. Tak ikut dia kena hukum. Itu dia sebagai Mulkan Jabbariyah. Ni kita kena faham ni. Maknanya kalau tak ikut, dia tahu pisau kat sini. Kamu akan dibunuh. Kalau tak ikut, kamu akan ditekan. Ekonomi akan disekat. Ekonomi akan disekat. Kamu tak ikut, ekonomi disekat. Contoh kan, kalau orang nak beli sesuatu, beli kenderaan, kan? Beli kenderaan mesti ada insurans. Mesti ada insurans, kan? Dulu mana ada takaful macam sekarang, insurans. So, dalam Islam boleh tak insurans ni? Dalam Islam mana boleh insurans? Tak boleh. Kan? Dari sudut konsep ni tak boleh, kan? Jadi, tapi dipaksa. Kalau tak boleh beli. Tak boleh daftar. Kena ada insurans. Baru boleh daftar. Jadi, kita pun dipaksa ikut sistem Yahudi dan Nasara. Dipaksa. Paksa rela. Kita tak nak kena ikut. Kalau orang nak ikut, memang dia ikut. Contohnya dia kata, kalau saya tak ambil insurans, besok aksiden macam mana? Saya nak bayar? Kena insurans yang bayar, contoh kan. Jadi, dia pun ikut dengan memang dia nak. Sebahagiannya, tak nak. Tak nak lah, insurans mana boleh. Itu yang timbulnya takaful. Sistem takaful insurans Islam. Ini semua adalah merupakan di mana hadis Nabi ini menggambarkan kepada kita bahawa sampai satu waktu nanti kita akan mengikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan di dalam fasa Mulkan Jabbariyah ini bukan kita ikut sukarela, kita ikut dengan paksa, dipaksa. Contohnya kita nak pinjam duit. Mesti ada bunga, mesti ada interest. Saya tak nak interest, saya nak qardul hasan. Saya nak pinjaman tanpa interest. Dia kata kalau pinjaman tanpa interest mana boleh.
Tak untunglah bank. Bank tak untunglah. Maka kena ambil. Kita pun oleh kerana terpaksa nak ambil. Kenapa? Nak pergi belajar ke, nak pergi mungkin nak merawat ke, kan? Melibatkan nyawa, sakit, nak kena pergi pembedahan ke apa ke, kena terpaksa pinjam bank. Bank kata boleh pinjam tapi kena ada bunga. Maka kita terpaksa ambil. Itu paksa rela. Ikut juga sistem Yahudi. Bunga ni, riba ni sistem Yahudi. Bukan sistem Islam. Kan? Jadi inilah digambarkan. Maknanya di zaman mulkan Jabbariyah ini bukan sahaja dengan sukarela orang tu ikut. Ada juga yang ikut sukarela. Kan? Tetapi mereka dipaksa juga. Sebab tu disebut Jabbariyah. Jabbariyah ni maknanya digagahi, dipaksa. Maka sebab itulah kita lihat bukan sahaja mereka dipaksa untuk mengikut, tetapi sebenarnya mereka juga merancang. Merancang supaya umat Islam dan manusia seluruhnya mengikut sistem mereka. Ini disebut dan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yakhrijuk. Allah gambarkan pada kita mereka merancang ni supaya kita ikut dia ni. Kan? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kamu ketika orang-orang kafir Quraisy. Jadi kita kena ingat dulu zaman Rasul dulu lagi, dari zaman Rasul lagi Allah gambarkan membuat makar tipu daya yang jahat, rencana jahat terhadap kamu. Maknanya Allah gambarkan dah. Zaman Nabi lagi dah ada dah tipu daya, makar ni, perancangan jahat ini. Iaitu perancangan jahat terhadap kamu. Wa iz yamkuru bika, perancangan jahat terhadap kamu allazina kafaru, orang-orang yang kafir itu liyusbituka, iaitu dia nak menangkap kamu. Jadi orang kafir ni dia nak tangkap kita daripada dulu lagi zaman Nabi dah. Liyusbituka au yuqatul au yaqtuluka, dan mereka nak bunuh kamu. Au yukhrijuka, dan mereka nak mengusir, menghalau kamu. Jadi pelarian macam sekarang. Jadi sebenarnya Allah gambarkan dalam ayat ini bahawa zaman Nabi lagi dah ada dah perancangan jahat, makar, tipu daya, rencana jahat itu nak menangkap, nak membunuh, nak menghalau. Boleh tangkap, ditangkap. Boleh bunuh, dibunuh. Boleh halau, dihalau keluar. Jadi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wayamkuruna wayamkurullah, mereka membuat perancangan jahat. Wayamkurullah, dan Allah juga membuat perancangan jahat untuk gagalkan tipu daya mereka. Ingat. Jadi mereka buat jahat. Tapi Allah pun buat juga perancangan jahat untuk nak gagalkan mereka. Perancangan untuk gagalkan mereka yang jahat tu. Dan Allah wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik buat perancangan. Jadi nak sebut kat sini bahawa yang digambarkan teori konspirasi itu teori semua. Mana ada orang Yahudi nak bunuh kita, itu kat sana je tu. Palestin, sebab orang Palestin memberontak, maka dia nak bunuhlah orang Palestin. Mana ada kat Malaysia? Tak ada. Ini semua ialah kata-kata orang yang tidak membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Al-Quran sebut. Bila sebut Al-Quran ni, yang sebut ni Allah, bukannya manusia. Allah kata ada perancangan jahat. Allah kata ada konspirasi. Konspirasi ni perkataan jahat lah. Tiba-tiba dia kata mana ada. Semua ni teori dia kata. Semua ni teori. Jadi kita tak payah lawan sangat lah. Tak apalah, biarlah Tuhan. Tuhan nak kata kami ni teori konspirasi, katalah. Tapi yang penting kita bersama Allah. Minta maaf ni kalau ada orang tersinggung kat sini. Sebenarnya bukanlah saya nak sebut siapa-siapa. Kita untuk sama-sama kita melihat diri kita. Ada orang sebut. Ada kata melalut dah. Kan? Jadi sebenarnya begitu saya tengok je, saya cuma senyum dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia, dan mudah-mudahan Allah bagi pahala bagi kita. Bila orang sebut pasal kita ni dapat pahala, alhamdulillah. Jadi dalam ayat yang lain Allah gambarkan yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ini surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 54. Kenapa mereka merancang, mereka buat perkataan jahat lah macam-macam tadi? Kenapa? Konspirasi macam-macam. Siapa cakap konspirasi itu tak ada? Allah sebut dalam Quran ada. Kenapa? Apakah kerana mereka ni dengki? Mereka dengki kepada orang Islam. Orang Islam ni macam-macam dapat Allah bagi.
Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Muhammad? Lantaran kurnia, sebab Allah bagi kurnia yang ada pada mereka, pada orang Islam. Ini Allah gambar. Rupanya dia buat rancang jahat, salah satunya dengki, seperti iblis. Dengki pada Adam AS. Dia bermula daripada iblis tu. Iblis dengki, dia turun penyakit tu sampailah kepada mereka yang berada pada hari ini. Jadi dengki ni, sebab tu kita kena hati-hatilah dengan orang yang dengki walaupun dia orang Islam. Ataupun mereka ingin mendapat balasan, mereka nak dapat balasan daripada Allah. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang buat tipu daya. Mereka merancang pelancangan jahat, konspirasi, dan Allah juga membalas tipu daya mereka. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini surah Al-Imran ayat 54. Banyak ayat ni saya bagi. Banyak lagi, tapi ini antaranya. Baik, jadi maka kita nak kena faham, apabila kita melihat adanya perancangan jahat, adanya proses untuk nak paksa rela, adanya perkara-perkara yang dikatakan nak membunuh orang Islam, nak menangkap orang Islam, nak mengusir orang Islam, maka sudah tentulah perkara ini akan berlaku dengan lebih hebat di fasa keempat, iaitu mulkan Jabbariyah. Jadi sebab itulah bila kita kata ada serangan biological weapon, mereka bukan nak serang setakat serangan senjata biasa aja. Dia ada biological weapon, dia ada senjata kimia, senjata biologi. Macam-macam senjata dia guna. Senjata psikologi. Dia mengupah cyber trooper untuk menentang pendakwah-pendakwah. Dia upah, dia bagi duit. Untuk nak menentang ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni bagi ceramah free je, tak pernah minta duit pun. Kan? Kalau dia minta duit pun agaknya sekali-sekali dia kata apa, nak tolong jaga madrasah dia. Jadi mintalah sikit siapa. Itu pun siapa yang nak bagi-bagilah, tak nak bagi pun tak apa. Kalau ada pun dalam Zoom sebab nak cover cost Zoom agaknya. Jadi dia tak ada minta duit pun, tak ada minta gaji pun. Cakap aja. Itu pun kena. Itu pun kena juga. Itu pun kena juga. Ini nak sebut kat sini. Kan? Kerana mereka dengki. Dan kerana apabila kita berada di dalam mulkan Jabbariyah ini di fasa keempat, memang kita akan ditekan. Cyber trooper tentam habis. Habis macam-macam dia menghentam pendakwah-pendakwah ni. Semua pakat kena belaka. Tak kiralah ustaz-ustaz yang muda-muda, ustaz-ustaz yang tua-tua, kan? Ada aja yang kena. Jadi inilah kita lihat. Jadi apabila kita berada di zaman mulkan Jabbariyah ini, maka kita jangan pula nak memposisikan kita berada di zaman mulkan Adhan. Mulkan Adhan ini ialah fasa ketiga. Jadi kita mesti bezakan fasa ketiga dengan fasa keempat. Kita mesti beza. Kalau kita tak beza, kita tak faham. Fasa ketiga ada undang-undang, ada Quran, ada hadis menjadi rujukan. Fasa keempat tak ada. Fasa ketiga ada, fasa keempat tak ada. Baik. Jadi kita melihat dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita ikut pandangan lain, Khawarij ke apa ke sebagainya kan, Mu'tazilah ke kan. Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan jumhur ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijma' sepakat bahawa mentaati pemerintah Islam adalah satu kewajipan. Jadi yang pertama, kita mentaati mulkan Adhan, mulkan kepimpinan raja yang menggigit, kepimpinan raja yang menggigit, raja-raja pemerintahan Islam, mentaati pemerintahan Islam, jumhur ulama ataupun sepakatlah, kita kata ijma' lah. Mungkin ada seorang dua yang kata tak, tapi sebenarnya ijma' lah, bahawa hukum mentaati pemerintah Islam adalah wajib, dan haram hukumnya memberontak. Kalau pemerintahan itu Islam, wajib kita taat. Siapa yang memberontak, maka dia dikira sebagai terkeluar daripada pemerintahan ulil amri kaum muslimin. Jadi kerana itulah sekiranya kita lihat tindakan-tindakan yang dibuat oleh ulama salafus salih, contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang amanah pada masa itu kaum Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah ni menguasai, bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kepimpinan pada masa itu dikuasai oleh mazhab Mu'tazilah. Apa antara masalah Mu'tazilah ni? Masalahnya ialah dia kata Al-Quran tu makhluk. Al-Quran tu makhluk. Jadi ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah tak boleh terima Al-Quran tu makhluk. Tapi pemimpin menerima mazhab Mu'tazilah. Maka ketika itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal memilih untuk masuk penjara. Memilih untuk menerima hukuman. Kerana mempertahankan pendapat Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Jadi Imam Ahmad menyatakan menerima, tak apa, aku tak boleh terima pandangan Al-Quran ni makhluk sebab ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Al-Quran ni adalah wahyu Allah. Wahyu ni kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Tiba-tiba mazhab pada masa itu dikatanya ialah Al-Quran ni makhluk. Maka Imam Ahmad ditangkap dan kemudian dipenjarakan selama beberapa tahun, kemudian dipukul, diseksa sampai 6,000 pukulan, 6,000 cemeti dibagi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan dia bertahan. Dia bertahan berhadapan dengan pemerintah Islam walaupun dia akidahnya begitu, tapi dia masih lagi letakkan Al-Quran di atas. Masih lagi letakkan hadis di atas. Jadi masih lagi Islam. Jadi sebab itulah dia taat. Inilah pilihan utama para ulama salafus salih. Bila berhadapan dengan pemerintah Islam, walaupun zalim dia, tetap dia terima. Kalau dihukum terima. Ini ketika mulkan a'dhan, iaitu ketika zaman pemerintahan fasa yang ketiga, iaitu raja-raja yang menggigit. Apa maksud raja menggigit? Maksud raja menggigit di sini yang dihuraikan oleh para ulama kita ialah bagaimana raja itu dia memegang dengan sunnah Nabi, memegang dengan Quran walaupun terpaksa menggigit. Contohnya juga yang lain, contohnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dipenjarakan. Dipenjarakan. Ibn Taymiyah pun pernah kena penjara. Di kalangan ahlul bid'ah, ada orang bid'ah fitnah kat dia. Tetapi dia tidak menggerakkan muridnya memberontak, lawan pemerintah, lawan dia tidak, dia tak buat. Dia tak lawan pemerintah pada masa itu. Padahal Ibn Taymiyah rahimahullah, dia ada murid, ribuan murid. Murid dia memang sekah, memang percaya dengan dia. Tapi dia tidak memilih untuk melawan penguasa. Kenapa? Kerana pada masa itu penguasa itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Masih lagi Al-Quran jadi dasar. Ini ketika di fasa ketiga. Fasa ketiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa katanya? Saya bacakan makna dia. Akan ada sepeninggalan aku para penguasa yang tidak mencontohi petunjukku. Ada di kalangan para penguasa yang selepas daripada Rasulullah SAW wafat yang tidak ikut petunjukku, hidayahku, hadis dan sebagainya. Tidak mengamalkan sunnahku. Dia tidak mengamalkan sunnahku. Dan akan muncul di antara mereka para penguasa, orang-orang yang hati mereka, jiwa-jiwa mereka itu hati-hati syaitan dalam jasad manusia. Maksudnya mereka ni kejam. Hatinya syaitan dalam jasad manusia. Jadi Nabi kata akan ada sampai satu masa di mana pada ketika itu pemerintahnya hatinya syaitan, tapi jasadnya manusia. Maka aku, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya berlaku keadaan itu, macam mana sikap aku untuk mengalami keadaan itu?" Jadi kalau berlaku di mana pada masa itu ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengamalkan sunnah, hatinya syaitan tapi dirinya manusia, maknanya jahat, kejam, zalim, maka Hudzaifah al-Yamani bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sikap aku? Macam mana aku nak berhadapan dengan keadaan seperti itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau tetap dengar dan taat pada pemimpin itu." Sami'na wa ata'na. Meskipun punggung kamu dipukul dan harta kamu dirampas, dengarlah, taatlah. Nampak? Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah nak sebut kat sini, sekiranya pemimpin itu masih lagi mengamalkan Islam, pemimpin itu masih lagi mengamalkan dengan amalan Islam, masih lagi menjadikan Quran sebagai sunnah, menjadikan hadis sebagai rujukan, tetapi dia sendiri zalim, dia sendiri menganiaya orang, dia sendiri, bukan sistem tu, bukan sistem, tapi dia sendiri
Maka Nabi kata, jangan runtuhkan pemimpin tu. Jangan runtuhkan sistem tu. Taatlah, sebab masa tu dia dengan Allah. Allah akan judge dia nanti. Tapi Nabi kata, sami'na wa ata'na. Dalam satu hadis yang lain, yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, telah diberkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada kami. Lalu kami pun berbai'ah dengannya. Rasulullah pun panggil sahabat-sahabat, maka sahabat pun berbai'ah, berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang beliau ambil perjanjian atas kami adalah, maka apa yang dijanjikan ketika itu, maka dia kata, perjanjian kami berbai'ah, kami berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat kepada pemimpin, baik pada saat senang ataupun susah. Sama ada senang ataupun susah, sempit ataupun lapang, dalam keadaan hak kami dipenuhi ataupun dalam keadaan kami dizalimi. Maka dia kata, kami tidak akan berusaha untuk merebut kekuasaan dari pemiliknya. Maka beliau bersabda, tambah beliau, kecuali jika kamu melihat kekafirannya yang nyata, sedangkan kamu memiliki dalil daripada Allah tentang kekafirannya, kecuali mereka kafir. Maknanya nampak Islam, tapi mereka menolak Quran. Mereka membuang Quran, membuang hadis, menolak, kafir. Maka yang itu kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau seseorang pemimpin itu mungkin dia bermaksiat, mungkin dia minum arak, mungkin dia buat dosa besar, dan mungkin dia zalim, tetapi dia masih lagi Islam, dan dia masih lagi memegang hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka Nabi kata taat pada dia. Taat pada dia, sebab dia ada Islam lagi. Tetapi sekiranya dia menolak Islam, kafir, maka yang itu lain pula, itu ada hadis lain. Maka dalam satu hadis yang lain ada huraian para ulama, huraian para ulama, seperti contohnya dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami para ulama tidak memandang bolehnya memberontak pada para pemimpin dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat zalim. Kami tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri kami dari ketaatan kepada mereka. Dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajipan, selama mana yang diperintah itu bukan maksiat, selama mana dia tak ajak kita buat maksiat. Dan kami doakan kebaikan dan keselamatan. Jadi perkara ini adalah perkara yang mesti kita jelas, yang berlaku ketika mana di zaman mulkan aqdan, iaitu fasa ketiga. Fasa ketiga kita kena ini. Dan ini adalah tatkala berlakunya kuasa yang berjalan pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Ini dihuraikan oleh para ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan syariah Allah dengan menggunakan sistem Islam, khilafah Islam, negara Islam yang telah diterangkan dalam siasah yang dikarang oleh para Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka kezaliman yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu kerana maksiat diri mereka. Mereka bermaksiat, mereka berdosa, mereka Allah akan hukum. Akan tetapi sistem yang masih berjalan adalah sistem Islam, sistem khilafah Islamiah. Jadi selagi sistem itu ialah sistem Islam, maka kita wajib taat kepada pemimpin. Ini perkara yang penting untuk kita faham. Inilah disebut sebagai mulkan aqda. Mulkan aqda itu ialah fasa raja-raja yang menggigit. Raja yang menggigit. Jadi kita kena faham ni, supaya kita tidak keliru dengan tipu daya musuh. Saat Islam, kekuasaan Islam masih tertegak, walaupun yang memerintah itu zalim, maka kita masih wajib taat kepada pemerintah. Jangan runtuhkan, kerana bila runtuhkan Islam, kita dah runtuhkan sistem tu. Jadi kena taat. Inilah orang yang faham ini, maka dia akan faham kehidupan. Sebab tu ulama-ulama dulu sanggup masuk penjara. Syafi'i masuk penjara, Imam Syafi'i kena juga, Imam Ahmad kena, Imam Malik kena. Mereka masuk penjara. Walaupun yang pemimpin tu menzalimi, Imam Syafi'i dituduh sebagai Syiah, masuk penjara. Imam Ahmad masuk penjara. Ibn Taymiyah masuk penjara.
Jadi mereka tak lawan. Kenapa tak lawan? Sebab walaupun zalim pemerintah tu, yang zalim tu pemimpin, bukan sistem. Sistem tu ada, sistem pemerintahan Islam. Tetapi pemimpinnya zalim. Jadi tak boleh nak lawan. Sebab kita lawan tu, mari kita lawan pemerintahan Islam. Allah akan jatuhkan pemimpin yang zalim. Jadi kita kena faham. Ini adalah konsepnya. Dan oleh itu, tetapi apabila kita telah masuk kepada mulkan jabbariyah, ni fasa keempat. Ini lain pula, fasa keempat. Sebab tu Nabi sebut fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Nabi sebut ni. Kenapa? Sebab ada perbezaan dalam perjuangan umat tu, ada perbezaan, dia tak sama. Kan? Apabila khilafah Islam runtuh, kekuasaan Islam dah tak ada lagi, dan kaum muslimin berpecah, menjalankan pemerintahannya pula diganti oleh hukum manusia, meniru gaya hidup, gaya hukum kafir, maka itu disebut fasa mulkan jabbariyah. Maka pada ketika itu disebut mulkan jabbariyah, apabila kekuasaan Islam runtuh. Khilafah dipecat, khalifah dipecat, khilafah Islam diruntuhkan, dipecah-pecahkan Islam ini. Umat Islam dipecah-pecahkan. Maka apabila kepimpinan hukuman itu mengikut gaya kaum kafir, maka itu disebut mulkan jabbariyah. Jadi fasa keempat ni masa bila fasa keempat ni? Fasa keempat ni masa Osmaniyah jatuh. Ini kita faham. Masa bila Osmaniyah jatuh? 1922, 1924. 1924 tu khalifah dipecat. Osman daripada Sultan Abdul Hamid dipecat. 1922 tu dipecah-pecahkan negara Islam ni kepada orang negara salib, dibagi pada negara Kristian, termasuk kita. Kita pun dulu Osmaniyah juga, Nusantara ni. Melaka tu gubernur daripada Turki, Osmaniyah. Tapi dipecah-pecahkan, kita dipecah-pecah. Kita duduk bawah, sebahagian bawah British, sebahagian bawah Belanda, sebahagian bawah Spain, Spanyol, sebahagian bawah macam-macam lah. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tadi, bahawa Nabi pecahkan fasa-fasa kepada 5 fasa. Yang pertama fasa kenabian, yang kedua fasa Khulafa ar-Rasyidin, ketiga fasa raja-raja yang menggigit. Ini ketiga ni masih lagi negara Islam. Yang keempat fasa raja yang memaksa, mulkan jabbariyah. Yang kelima fasa kembali balik Islam menang. Ini fasa kembali balik Islam menang tak lama dah, insya-Allah. Baik. Jadi hadis ini adalah sahih. Maka daripada hadis ini kita melihat bahawa fasa pertama sehingga fasa ketiga adalah merupakan fasa di mana kepimpinan ia mengamalkan sistem Islam. Walaupun ada kelemahan, banyak kelemahan, tapi masih lagi sistem Islam, masih lagi mengamalkan Al-Quran, hadis sebagai sunnah. Ini kita lihat balik. Saya ceritakan ni benda yang ada dalam sejarah. Kita boleh tengok balik lah. Ini bukan benda yang baru. Ramai pun dah tahu. Saya ulang saja. Dan kemudian apabila masuk kepada fasa keempat, itu fasa mulkan jabbariyah ini, itu dinamakan sebagai fasa diktator, dan jumhur ulama yang mengkaji menyatakan bermula pada tahun 1924 Masihi. Jadi dari sinilah kita lihat sangat jelas sikap umat Islam terhadap mulkan jabbariyah ini mesti sesuai dengan suasananya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini ada hadisnya. Nabi kata apa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar ni hadis ni. Ni hadis zaman kita ni. Zaman kita ni macam mana nak bertindak, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami dalam salah satu khutbah yang di antaranya beliau bersabda, baginda berdiri, beliau baca khutbah, memberi satu syarahan kepada para sahabat, dan banyak antara apa yang dalam syarahan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ni dengar ni, tuan-tuan dengar ni penting ni, ketahuilah aku hampir saja dipanggil oleh malaikat maut. Aku hampir saja nak mati, aku dah dekat nak meninggal dunia. Nabi kata aku dah dekat nak wafat dah, hampir dah malaikat maut nak sampai nak ambil nyawa aku. Rasul kata tak lama dah, begitu lebih kurang. Lalu aku penuhi panggilan tersebut. Aku akan penuhi panggilan. Maknanya Rasulullah SAW nak tinggalkan kita sesuatu yang selepas dia meninggal dunia nanti. Nak cakap sesuatu yang lepas dia wafat. Aku akan penuhi panggilan malaikat maut itu. Maka sesudah aku, selepas aku tidak ada, kelak kamu akan dipimpin oleh penguasa yang berkata berdasarkan landasan ilmu
dan yang berbuat berdasarkan landasan ilmu. Jadi lepas daripada aku tak ada ni, akan ada pemerintah, penguasa yang akan berkata, bercakap berdasarkan ilmu, dan yang akan berbuat, bertindak berdasarkan ilmu. Jadi mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar kepada pemimpinnya. Jadi kena taat pemimpin yang berdasarkan kepada ilmu, bercakapnya, berbuatnya. Ini zaman fasa ketiga. Zaman fasa ketiga, iaitu masih lagi ada sumbernya, Quran, hadis. Dia buat masih dasarkan ilmu. Dan kalian akan berada dalam kondisi selama beberapa waktu lamanya. Lepas tu akan sampai satu waktu pula berhenti. Jadi orang yang ada ilmu, buatnya, cakapnya tu sampai satu waktu, kemudian Nabi kata akan berhenti, tak ada dah. Maka setelah itu kamu akan dipimpin oleh para penguasa yang berkata, dia bercakap bukan berdasarkan ilmu dan berbuat bukan berdasarkan landasan ilmu. Jadi kamu akan sampai pada suatu masa di mana pemimpinnya bercakap bukan sebab dasar ilmu. Apa maksud ilmu? Ilmu yang hakiki ialah Al-Quran. Ilmu hakiki ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi Nabi kata akan sampai satu waktu kan pemimpin itu, penguasa itu berkata bukan berdasarkan ilmu dan bukan berdasarkan perbuatannya berlandaskan ilmu. Maka barang siapa menjadi penasihat mereka. Dengar tuan-tuan. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut. Saya baca je hadis ni. Ini untuk peringatan kita. Barang siapa menjadi penasihat mereka. Mereka pemimpin yang cakap bukan dasar ilmu, yang buat bukan dasar ilmu, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Maka dia binasa dan dia membinasakan orang lain. Jadi nak sebut kat sini, bahayanya di mulkan Jabariyah ini, sekiranya kita bersama dengan penguasa yang tidak berdasarkan pada ilmu yang hakiki, ilmu yang benar, maka kita duduk di situ pun kita akan binasa dan kita akan membinasakan orang lain. Maka hendaklah kamu bergaul dengan mereka secara fizik. Maknanya kamu bergaul dengan mereka secara fizikal bersama-sama, jangan tinggalkan. Namun janganlah perbuatan kamu mengikut kelakuan mereka, jangan ikut dia. Kamu bergaul dengan mereka sebab mereka Islam lagi. Islam. Kalau tak Islam tu lain cerita. Ini Islam. Mereka ikut kamu bersama. Tujuan bersama tu untuk berdakwah, bagi peringatan, bagi nasihat, ingat memperingati, nasihat menasihati. Sebagai mana dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi kehidupan manusia berada kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman, orang yang beramal dan berpesan-pesan. Dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Nabi kata, jangan tinggalkan mereka, bergaul dengan mereka, buat baik dengan mereka, dalam rangka nak berpesan-pesan tadi. Tetapi jangan kamu ikut perbuatan mereka. Dia buat sesuatu kelakuan yang tak baik, yang tidak berdasarkan ilmu, yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka buat jahat, jangan ikut. Jangan ikut. Ini Nabi pesan, bukan saya pesan, Nabi pesan. Maka janganlah kamu perbuatan kalian mengikut kelakuan mereka. Persaksikanlah. Tuan-tuan, saksikanlah sesiapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang berbuat buruk. Maknanya kalau mereka buat baik, kita kata baiklah. Kalau mereka buat buruk, kita kena cakap tu buruk. Saksikan itu keburukan, tak boleh. Dia buat baik, kita kata bagus, bagus. Dia buat buruk, bagus, bagus, sebab nak bodek dia, sebab nak ikut dia. Maka Nabi kata apa? Kalau dia buat baik, saksikan dia buat baik. Kalau dia buat buruk, saksikan itu satu keburukan. Tak boleh ikut dia. Ini hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis sahih, tuan-tuan. Ini dimulakan Jabariyah. Bukan Jabariyah ni apabila kepimpinan dunia pada hari ini tidak rujuk kepada Quran, tidak rujuk kepada hadis, dia rujuk kepada otak masing-masing, dia rujuk kepada nafsu masing-masing.
Dalam hal ini kita kena berhati-hati. Saya sebut hadis ni tuan-tuan supaya kita faham. Nanti orang akan guna, kita kena sami'na wa ata'na kepada ulil amri dan sebagainya. Sami'na wa ata'na walaupun buat maksiat. Walaupun dia suruh buat maksiat, tak boleh sami'na wa ata'na. Sebab Nabi sebut. Kalau dia berdasarkan ilmu, kita patuh dia. Kalau dia buat berdasarkan ilmu, kita patuh dia. Tapi kalau dia suruh buat maksiat, kita tinggalkan, tak boleh. Dia suruh kita buat sesuatu yang berlanggaran dengan syarak, tak boleh ikut. Ini kita kena faham. Ini merupakan Jabariyah, kotak rosak kita. Kemudian hadis ini menerangkan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa para pemimpin yang mempertuhankan hawa nafsu, meninggalkan hukum Allah, mengambil cara pemerintahan kafir dalam melaksanakan pemerintahannya, boleh jadi individunya baik as an individual, sebagai satu individu, peribadinya dia baik, tetapi pemerintahannya telah meninggalkan hukum Allah, maka digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menghindarkan fitnah, menjauhkan diri daripada fitnah. Dalam hal ini Rasulullah SAW suruh kita berhati-hati. Jangan ikut dia. Kita boleh duduk pada dia, bersama dia untuk bagi nasihat saja, fizikal saja. Duduk sama dia fizikal ni, kita bagi dakwah kat dia. Tetapi hati kita, diri kita, lihat kalau kelakuannya buruk, kalau kelakuannya maksiat, kita tak boleh ikut. Tak boleh taat. Tak boleh taat, tak boleh ikut. Maka di antara kalangan orang Islam pada hari ini, pada zaman hari ini, telah meletakkan mulkan Jabariyah di dalam posisi mulkan a'dhan. Jadi ada di kalangan mereka yang ada dalam pada zaman ini menyatakan bahawa kita ni berada di mulkan a'dhan, masih lagi mulkan raja yang menggigit, Islam berkuasa. Maka apabila muncul ulama-ulama, ni saya bacakan apa yang dihuraikan oleh para ulama kat sini, hadis ni. Muncul ulama-ulama yang menjilat penguasa yang jahat. Jadi sekiranya ada ulama yang menjilat penguasa yang jahat, maka kita kena berhati-hati. Ulama tersebut akan meletakkan posisi kita mulkan a'dhan, bukan mulkan Jabariyah. Bukan fasa keempat, tapi fasa ketiga. Maka dia suruh kita ikutlah, tanpa berfikir, tanpa menggunakan takwa, warak, tanpa menggunakan hati untuk merasai apa yang sepatutnya dibuat berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini perkara yang akan berlaku di mulkan Jabariyah. Ada ulama-ulama yang begitu. Tak semua tuan-tuan, saya sebut sini tak semua. Tak semua ulama begitu. Tetapi nak sebut kat sini, Nabi sebut ada. Maka pada zaman mulkan Jabariyah itu, mereka yang berjuang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang nak berdakwah, nak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kerja-kerja membina kekuatan Islam, dianggap sebagai khawarij terkeluar. Ini zaman mulkan Jabariyah ini. Para ulama yang menasihati dengan jujur, ulama yang menasihat dengan jujur, menasihati dengan benar, dianggap sebagai ekstremis. Para ulama yang menasihati penguasa dengan betul, dengan jujur, ini dikata ekstremis, dikata sebagai bahaya. Maka banyak masyarakat awam yang seharusnya boleh bergerak bersama dakwah, berjuang bersama Islam, akhirnya di mulkan Jabariyah mereka terpedaya dan tertipu. Ini tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan pada malam ni, satu perkara yang Nabi sebut 1400 tahun dahulu. Saya tak cakap mana-mana ulama, saya nak sebut sini apa neraca yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, dan tak semua ulama yang begitu. Tak semua ulama yang jahat. Ulama yang baik pun ada. Tapi kita kena tengok. Kita kena tengok neraca yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu. Maka di sini sangat jelas bahawa bagaimana sikap seorang Muslim terhadap sebuah pemerintah Islam sebagai mulkan a'dhan, iaitu di fasa ketiga, iaitu pemerintah yang bersama dengan Islam, dengan pemerintah yang disebut sebagai mulkan Jabariyah, iaitu pemerintah yang telah melepaskan sistem Islam, pemerintah yang telah melepaskan sistem Islam tadi. Maka sikap kita
daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, jelas. Jelas. Jadi malam ni kita nak rasa macam gitu, jelas. Baru kita tenang. Kalau tidak nanti Dajjal datang, kita habis. Kita ikut. Baru kita tenang sebab neraca ni jelas. Nabi bagi petunjuk yang jelas kepada kita. Barulah kita rasa, ya Allah, aku kena buat ni. Sebab yang ini betul. Aku kena tinggal yang ni. Yang ini salah, begitu kan. Maka kerana itu wajib kita taat. Wajib kita taat sama ada suka ataupun duka. Dan bagi ketika mulkan a'dhan, ketika pemerintah sistem Islam, wajib kita taat. Tetapi sekiranya berada mulkan jabbariyah, maka wajib berhati-hati dan menjauhi fitnah. Berhati-hati dan menjauhi fitnah. Saya mengingati diri saya, tuan-tuan, ya. Saya mengingatkan diri saya sama-sama. Bukan saya nak tuduh siapa-siapa. Tuan-tuan jangan buka fikiran kita tengok orang lain. Tengok diri kita sendiri. Tengok diri kita sendiri. Jadi jelas pada kita tentang bagaimana seorang alim ataupun para ulama ataupun seorang ustaz yang memahami dirinya, melihat sistem yang ada, maka baru dia faham di mana nak letak hadis-hadis tersebut. Baru dia faham hadis ni merujuk kepada fasa ketiga. Hadis ini merujuk kepada fasa keempat. Hadis ini merujuk kepada fasa pertama. Baru kita faham. Kalau tak, kita tak faham. Semua macam mana ni? Kena taat juga ni. Kan? Kena taat juga ni. Sedangkan yang diajak ni maksiat. Yang diajak ni keburukan. Kena taat juga macam mana? Oh, rupanya kita di fasa keempat. Kita bukan di fasa ketiga. Maka di antara memahami zaman sekarang ini, iaitu mulkan jabbariyah ini, yang kadang-kadang diposisikan sebagai mulkan a'dhan. Jadi kita kena faham, mulkan jabbariyah ni kadang-kadang di posisi diletakkan kepada sebagai mulkan a'dhan. Mulkan raja yang menggigit tadi. Maka muncullah para ulama yang menjilat, yang mengampu para penguasa. Maka bila kita letakkan, kita kena sami'na wa ata'na. Sebenarnya bukan sami'na wa ata'na sebab dia Islam. Sami'na wa ata'na sebab nak gaji, sebab nak pangkat, sebab nak nama, sebab nak akses dengan kelebihan-kelebihan, allowance yang tinggi. Maka pada ketika itu, apabila seorang ulama meletakkan mulkan a'dhan dalam kehidupan dia ini, sedangkan mulkan jabbariyah yang sedang berlaku, maka dia akan menjadi ulama yang menjilat penguasa. Yang menjilat penguasa yang jahat. Kalau penguasa baik tak apa, penguasa bertakwa tak apa, penguasa yang jahat. Maka ketika itu mereka yang berjuang perjalanan Allah, mereka yang berdakwah, mereka yang membantu masyarakat, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka difatwa yang ini teroris, yang ini pengganas, yang ini adalah merupakan orang-orang yang menggunakan agama, disebut macam-macam lah, menunggang agama dan sebagainya, kerana dia nak mengikut international tadi. Maka para ulama yang menasihati ini dianggap sebagai ekstrim. Kalau ada pula ulama-ulama, orang alim yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dianggap pula mereka ni fundamentalist, mereka ni ekstremis, mereka ni pengganas dan sebagainya. Bahaya. Maka masyarakat jangan ikut mereka, mereka sesat. Sedangkan orang yang mengajak kepada kebaikan itu adalah orang yang soleh. Maka dia tuduh macam-macam, ditekan, diikat, ditekan, dibuat macam-macam, dipaksa, kadang-kadang diberi ganjaran, dipujuk. Kalau kamu buat ini, kamu boleh teruskan madrasah kamu. Kalau kamu tak buat ini, madrasah kamu akan ditutup. Ditakut-takutkan. Maka terpaksalah sebahagian daripada ulama-ulama yang ada, yang terpaksa mengikutkan apa yang siasah, disebut siasah. Ini siasah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, inilah perkara yang berbahaya yang ada pada zaman kita ini, iaitu sesuatu yang perlu kita faham dengan jelas, dengan faham dengan jelas, supaya kita tidak terkeliru dengan pandangan-pandangan yang ada. Jadi kita nampaklah sekarang, oh begitu. Tapi kita kena baik sangka dengan ulama, kita kena baik sangka. Tetapi di sebalik-balik sangka itu kita berhati-hati, itu saja. Kita jangan buruk sangka dengan ulama, jangan buruk sangka dengan para ulama, jangan.
Dengan para ulama kita baik sangka. Tetapi sekiranya mereka mengajak kepada maksiat, kita tinggalkan. Jangan buat. Jangan buat. Kita tetap berkawan dengan dia dalam rangka dakwah. Baik sangka kat dia, kita dakwah kat dia, bincang dengan dia. Kita kata, tuan Syekh, tuan Datuk Seri, saya nak bagi pandangan sikit. Sesungguhnya one world religion ni adalah perangkap-perangkap mereka. Kita kena hati-hati kan. Lepas tu dia kata, insya-Allah kita cuba bincang macam mana cara nak buat. Alhamdulillah. Kan? Tiba-tiba kata, kamu ni selalu buruk sangka dengan orang-orang bukan Islam. Sekian. Maka dia tak terima nasihat kita, tak apa. Tak apalah. Terima kasih ya. Saya cuma nak sampaikan aja. Kalau boleh terima, tak apa. Alhamdulillah tak boleh terima. Itu pandangan tuan, pandangan Datuk. Saya ni hanyalah seorang yang tak ada apa-apa pun. Jadi kita cuma sampaikan yang boleh. Tak boleh sampai, tak apa. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Sebab musuh kita tengok memang tunggu lama dah. Tapi bila dia suruh buat sesuatu, benda yang kita rasa macam was-was, hati kita rasa betul tak betul, kita tak ikutlah. Sebab kita tahu kita di mulkan Jabbariyah, bukan di mulkan Aqdan, bukan di pasal ketiga, kita di pasal keempat. Maka bila kita faham yang ini, automatik kita faham macam mana cara bertindak. Neraca kita tu jadi neraca takwa, neraca warak. Kita betul-betul menggunakan hukum-hukum Islam yang asal. Kita kembali balik kepada salafus salih. Macam mana dulu mereka berbuat sesuatu keputusan. Maka bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh akan terurai ikatan simpulan Islam satu demi satu simpulan. Setiap satu simpulan terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpulan berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum al-hukmu, dan yang paling akhir adalah salah. Maka bila kita berada di dalam keadaan ini, bersabarlah dengan kebenaran. Jadi yang masa ini kita kena bersabar dengan kebenaran. Istiqamahlah dalam perjuangan Islam. Kita kena istiqamah, kena bersabar sehingga ke akhir hayat. Sampai bila kita nak mati, ya Allah, ya Allah, hidupkan kami dengan perjuangan Islam, matikan kami dengan perjuangan Islam. Minta hak tu. Kita bimbang, fitnah besar. Bersabarlah dalam kebenaran, dan bersabar dalam kebenaran, bersabar bersama kebenaran. Al-haq, itulah nikmat anugerah Allah yang paling indah di akhir zaman. Di akhir zaman ni kita boleh bersabar, kita boleh istiqamah dengan kebenaran Allah. Al-haq, itulah nikmat yang paling indah sekali. Ini anugerah Allah. Anugerah Allah. Sebab kita akan berdepan dengan orang Islam sendiri. Kalau orang kafir, dia tak boleh nak kacau akidah kita, tak boleh. Orang kafir kita dah kan, lakum dinukum waliyadin. Tetapi orang Islam dia boleh masuk ni. Kita ni kan Muslim, kita ni kan orang Islam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Daud, saya bacakan maknalah. Saya bacakan makna dia. Saya nak baca dia punya teks Arab, tapi saya tengok masa. Sebab di belakang kamu, Nabi kata apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum, sebab di hari-hari belakang kamu itu al-yaum, hari-hari yang mana kamu wajib bersabar. Nabi sebut ni, Nabi nasihat kita ni. Bila kita berhadapan dengan suasana-suasana tadi tu, orang Islam bersekutu dengan bukan Islam tadi, kepimpinan tadi, maka di hari-hari yang belakang, mana bila aku dah tak ada besok, aku dah meninggal dunia, dah wafat, wajib kamu bersabar. Sabar ni wajib, bukan sunat. Siapa tak sabar tak lepas. Maka bersabar pada saat itu seperti seorang yang memegang bara api. Memegang bara api. Dan orang yang beramal pada saat itu, pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal seperti amalnya kamu. Dalam hadis yang lain, seperti amalan selainnya. Jadi Nabi kata, kamu kena sabar. Sabar ni, zaman kita ni macam menggenggam bara api. Kita boleh bayang tak genggam bara api macam mana? Kita pegang satu cawan yang panas. Bukan bara api, cawan yang panas. Kita pegang lama-lama,
kita dah tak boleh tahan dah. Kenapa? Panas, kita letak cawan kita. Letak, tak boleh. Tetapi Nabi sebut bukan cawan panas, Nabi sebut bara api. Bara api. Kan? Kita kata arang tu yang masih ada api lagi. Maknanya kita pegang dia, maknanya pasti melecur, pasti cedera, pasti sakit. Itu zaman mulkan Jabbariyah. Maka kata Nabi, di hari-hari belakang itu akan ada hari-hari yang kamu wajib bersabar. Sabar pada masa itu seperti memegang bara api. Maknanya cedera, kita akan terbakar tangan kita ni. Dan orang yang beramal pada saat itu, pahalanya sebanding 50 kali amalan orang yang beramal. Maka Abu Sa'labah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, adakah seperti pahala 50 orang dari kalangan mereka? Adakah 50 orang daripada kalangan kita yang beramal dengan yang tidak beramal 50 kali ganda? La, kata Rasul. Bahkan pahala 50 orang daripada kalian kamu, daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan besarnya ganjaran tu. Maknanya kita buat zaman kita ni tahan, sabar, ikut dengan perjuangan Islam yang betul. Ikut bersama-sama dengan tarbiyah yang betul, dakwah yang betul, maka pahalanya 50 kali ganda daripada sahabat. Zaman sahabat dulu, zaman ada Nabi dulu, Allah bagi pada kita. Subhanallah. Jadi tapi nak kena sabar. Jadi insya-Allah semoga kita termasuk dalam salah seorang mereka yang faham melihat fasa-fasa zaman, dan kemudian kita akan berjuang dengan perjuangan yang betul, menjauhkan diri kita daripada fitnah dan mereka yang menjilat hukum-hukum yang tidak Islam, yang tidak memenuhi kita kata tuntutan Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Jadi insya-Allah esok jika Allah izin kita akan sambung suasana realiti di Mulkan Jabbariyah ini. Kita akan menceritakan bagaimana majoriti kepimpinan di Mulkan Jabbariyah ini mempunyai sifat-sifat munafik. Maka kita akan tengok bagaimana keadaan yang ada dan macam mana kita nak berinteraksi. Itu tajuk yang penting, tuan-tuan. Sebenarnya tajuk ni saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lepas. Saya pernah sampaikan. Tetapi bila saya melihat persoalan-persoalan yang datang, maka saya rasa ramai tak faham lagi. Saya sampaikan lagi sekali. Saya pernah sampaikan, kalau tuan-tuan sebagai ingat, ambillah nota. Baca, tengok, dengar ulang-ulang. Tetapi apa yang saya sampaikan ni terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Tak payahlah kita sebar-sebarkan. Bagi pada orang-orang yang benar-benar berhajat kepada kebaikan sahaja. Jangan kita payung pergi sana. Jadi dia akan menimbulkan satu fitnah. Apa lagi kita potong. Lagilah. Maka tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan apa yang sampaikan pada malam ini untuk siapa yang ada pada malam ini. Kita ada lebih kurang 454 lebih kurang view. Mungkin kita bagilah pada kawan-kawan yang rapat-rapat kita, tak apalah kan. Sebab tak ramai orang boleh faham ni. Tak ramai orang boleh faham. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan bincang seterusnya insya-Allah malam esok. Malam esok. Kita cuba habiskan dalam minggu ni. Sebab kita akan berhadapan dengan suasana-suasana yang kritikal. Dan kita akan bincang tentang bagaimana sifat-sifat mereka yang memimpin, sifat-sifat munafik yang ada pada zaman Mulkan Jabbariyah ni. Baru kita faham. Bila kita tahu sifat-sifat tu, baru kita faham. Dan kemudian macam mana solusi dia. Kita nak buat. Macam mana nak buat, tu yang paling penting sekali. Baik, saya nak akhirkan perbincangan kita dengan satu nota. Ini nota yang saya baru dapat daripada kawan-kawan kita. InsyaAllah nota ni kita akan jelaskan malam besok lagi dalam lah. Iaitu tentang bahawa kita sekarang ini berada dalam suasana-suasana yang di mana kita sedang diserang semua aspek. Kalau kita beriman, kalau kita Islam, maka dia akan serang. Musuh akan serang. Dan musuh akan serang secara menyeluruh, dari depan, belakang, kanan dan kiri.
Akidah kita diserang, ibadah kita diserang, akhlak kita diserang, keluarga kita diserang, keselamatan kita diserang. Jadi salah satu daripada nota yang saya dapat, apabila pihak Angkatan Tentera Malaysia, bahagian security cyber telah mengeluarkan kenyataan bahawa pihak Israel ataupun pihak musuh kita, Zionis, akan melakukan serangan-serangan kepada kita dalam bentuk serangan sistem internet, sistem online. Dan apabila kita mendengar kenyataan daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia tentang hal tersebut, maka kita telah melakukan beberapa perbincangan dengan mereka yang pakar di dalam peperangan cyber ni, kan. Jadi saya nak bagi cadangan kepada tuan-tuan puan-puan yang ini, sama-sama kita je lah. Jadi saya cadangkan, kalau mereka menyerang, apa yang mereka nak serang? Kalau cyber ni kan, kalau mereka nak serang, mereka serang apa? Di mana yang pertama sekali mereka akan serang? Yang pertama sekali mereka akan serang security, keselamatan negara. Kan mereka akan serang keselamatan negara. Keselamatan negara ni apa? Macam-macam lah. Dari sudut pertahanannya, polisnya, tenteranya, semua tu lah. Yang itu tanggungjawab polis dan tentera lah. Itu tanggungjawab intelijen kita lah. Itu kita tak boleh buat apa lah. Itu kita serah kepada kebijaksanaan Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan sebagainya. Itu serangan-serangan cyber yang melibatkan keselamatan, semua tu kan. Baik. Bagi kita orang awam, apa yang dia boleh serang? Apa yang akan beri kesan pada kita? Tuan-tuan dan puan-puan Allah, antara perkara yang akan beri kesan pada kita, jangkanya ialah kemungkinan keuangan kita. Keuangan kita. Keuangan kita kat mana? Keuangan kita di bank. Maka kita tengok, apabila mereka mahu menyerang negara kita, cyber attack, cyber war, kan, cyber attack, kalau keselamatan negara itu tentera kita lah, intelijen tentera kita, intelijen polis kita, itu kita biarkanlah pada mereka. Mereka ni pasukan keselamatan, menjaga keamanan negara kan. Itu kita serah kat dia lah, sebab kita tak ada kepakaran pun. Tapi bagi kita ni, di peringkat kita ni, apa yang mereka boleh serang? Saya sebut mereka mereka ni siapa? Saya sebut Zionis lah, senang cerita. Maka yang dia boleh serang ialah bank. Maka saya nak nasihatkan tuan-tuan, daripada perbincangan yang kami buat, antara perkara yang kita kena tengok ialah kewangan yang ada dalam bank kita. Saya nak nasihatkan, kalau boleh, keuangan kita tu, kalau kita transfer kepada emas, transfer kepada emas. Jangan transfer kepada digital. Saya minta maaf, ada orang yang suka digital kat sini. Daripada kajian saya, bukan digital jawapannya. Jadi nak sebut kat sini, transferlah kepada emas ataupun kepada aset, ataupun sebahagian yang kita rasa kita boleh tangible, sesuatu yang real, harta yang real. Okey, satu. Yang kedua, kalau ada simpanan dalam mana-mana, oleh kerana kita mendengar mereka akan serang, maka kita keluarkanlah. Keluarkan dalam bentuk fizikal, bukan dalam bentuk digital. Kerana dia boleh serang, boleh attack. Contohnya dia serang bank kita, katakan tiba-tiba duit dalam akaun kita jadi kosong. Dia marah sangat dengan rakyat Malaysia ni. Dia kata ni tentera membawang, tak kira lah bawang tak bawang. Tiba-tiba dia serang. Jadi ni sebagai langkah berjaga-jaga aja. Sebab bila kita baca nota daripada Panglima ataupun bukan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, general yang menjaga bahagian cyber war ni, dia memberi amaran. Dia boleh masuk, ada banyak 1, 2, 3, 4 ada. Mungkin besok malam saya boleh cerita detail lah. Tapi untuk sebagai permulaan ni, saya rasa dalam masa sebulan, tak sampai sebulan ni, dalam bulan ni lah, jangan tunggu-tunggu lama-lama. Siapa yang ada duit banyak-banyak tu keluarlah dalam bentuk fizikal. Saya cadangkan sahaja. Ini bukan arahan dan sebagainya. Ini cadangan. Andainya bank kita diserang, tiba-tiba dia jadi ad hoc. Kalau hutang kita dilupuskan, mungkin okey lah sikit. Tapi kalau duit simpanan kita jadi kosong, tak kita huru-hara, maka tuan-tuan dan puan, keluarkanlah sedikit duit apa yang ada tu, simpan sebagai bentuk fizikal, just in case sekiranya kita diserang dalam bentuk cyber. Sebab peperangan yang ada hari ini, peperangan yang real, bukan peperangan main-main. Bukan peperangan main-main. Mereka nak kalahkan kita ni. Jadi kekuatan kita ni, akidahnya,
ibadahnya kita boleh jaga. Tapi kalau dari sudut keuangannya, kan, dah lah kita kalau tak banyak, kita tak banyak duit, dah lah duit tak banyak. Tiba-tiba duit yang tak banyak tu kosong pula. Kan. Jadi kalau boleh keluarkan je lah. Kan. Ini sekadar nasihat, my humble opinion. InsyaAllah kalau ada kesempatan esok saya akan sambung sikit lagi berkenaan hal ni. Tetapi kalau boleh keluarkan. Dan maknanya ada physical money. Kita ada physical money. Seperti berlaku satu ketika CIMB Bank pernah kena hack. Kan, jadi kita melihat banyak benda berlaku. Ada yang orang tiba-tiba duitnya ditransfer ke tempat lain, tiba-tiba duit jadi kosong. Jadi benda-benda macam ini kita tak tahu dia boleh buat. Maka sekadar menasihati, maka tuan-tuan prepare lah sikit benda-benda yang emergency begini. Sebab pihak Angkatan Tentera Malaysia telah pun memberi amaran kepada kita berkenaan dengan cyber attack, cyber hack and cyber war yang boleh datang bila-bila. Kalau pihak Angkatan Tentera, pihak Polis Raja Malaysia itu, dia memang ada pertahanan dia. Itu dia punya kepandaian dan kepakaran. Tapi kita nak jaga diri kita. Kalau yang sangkut dengan cyber ni, yang paling pentingnya duit kita dalam bank. Kalau hilang duit kita dalam bank, kan, at least pun kita adalah sesuatu kita boleh simpan. Itu sekadar my humble opinion untuk menutup perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah sekiranya apa yang benar, yang baik, jadikan sebagai panduan. Kalau ada yang tak baik, yang kurang tepat, saya minta ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita esok, tajuk yang sama. Tapi saya akan membawa kepada tuan-tuan tajuk yang lebih dalam sikit berkenaan dengan situasi tipu daya mereka yang berada, yang musuh yang ada di sini, bagaimana sifat-sifat mereka, dan kemudian selepas itu bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka. Solusi je sikit sebanyaklah. Kalau solusi sepenuhnya kita ada banyak siri kuliah, tapi untuk kita berhadapan dengan mulkan Jabbariyah ini, supaya kita berbaik sangka, supaya kita berlapang dada, supaya kita berkasih sayang sesama orang beriman, orang Islam, dan supaya kita boleh bersatu padu walaupun kita sedang diserang oleh musuh-musuh Islam, Zionis dan sebagainya. InsyaAllah. Aku li qali haza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita minta pada Allah supaya hati kita diikat dengan iman dan Islam, kita diikat dengan ukhuwah yang benar, dan insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين.
اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan bangun malam, insyaAllah doakan untuk semua. InsyaAllah istiqamah supaya Allah lindungi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.